I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots, but my home was never on the ground. Aduhai malang pak kaduk, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Hai mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa berlayar kematian angin, saud di labuh bayu berpupur. Ada rumah bertandang duduk. Aduhai malang tak gaduh. Dalam lampiran ini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang apa itu difton. Difton ialah bunyi geluncuran. Bunyi ini dihasilkan dengan geluncuran dua bunyi vokal, iaitu daripada satu bunyi vokal yang pertama menggeluncur ke bunyi vokal yang kedua. Keadaan ini bererti terdapat dua bunyi vokal yang dibunyikan secara berturut-turut. Seperti mana yang kita tahu, bahasa Melayu ini mempunyai tiga bunyi difton, iaitu AI, AU dan OI. Jadi, mari kita lihat beberapa elemen difton yang saya analisis daripada seloka Pak Kadu ini. Yang pertama adalah perkataan aduhai yang terdapat di dalam rangkap pertama. Perkataan ini menunjukkan kategori difton AI. Seterusnya, perkataan tergadai yang terdapat pada baris lirik yang berbunyi ayahnya menang kampung tergadai. Jadi, perkataan ini juga menunjukkan kategori difton AI. Seterusnya, perkataan yang terakhir bagi elemen difton yang saya dapat analisis daripada seloka Pak Kadu ini adalah hai, iaitu perkataan ini juga berbentuk difton AI. Bagi elemen kedua yang akan saya terangkan adalah konsonan rangkat. Konsonan rangkat ini terdapat 9 gabungan huruf konsonan yang digunakan dalam sistem ejaan lama, iaitu GH, KH, NG, NY, SH, CH, DZ, DH dan SY yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Namun, hanya 5 digraf atau konsonan rangkap yang kekal dan masih digunakan sehingga sekarang, iaitu GH, KH, NG dan SY. Jadi, mari kita lihat terdapat beberapa konsonan rangkat yang telah saya analisis daripada seloka Pak Kadun. Yang pertama adalah perkataan malang yang saya ambil daripada rangkap pertama. Konsonan rangkat yang terdapat dalam perkataan malang ini adalah NG. Seterusnya, yang kedua adalah ayamnya menang kampung tergadai. Kategori konsonan rangkat yang terdapat di dalam rangkap ini adalah ayamnya, iaitu NY, menang, iaitu NG, dan kampung, iaitu NG. Seterusnya, dalam rangkap pertama terdapat awak pulang ke buluran. Perkataan pulang ini mempunyai konsonan rangkap NG. Selain itu, dalam rangkap kedua pula terdapat perkataan menongkah. Dalam perkataan menongkah ini terdapat konsonan rangkap NG. Dan seterusnya, dalam rangkap kedua juga terdapat perkataan pasang. Dalam perkataan pasang ini terdapat konsonan rangkap NG. Untuk konsonan rangkap yang seterusnya adalah dalam rangkap kedua terdapat perkataan nyaris, iaitu konsonan rangkap yang terdapat dalam perkataan nyaris ini adalah NY. Seterusnya, dalam rangkap ketiga terdapat ungkapan masa belayar kematian angin.
perkataan angin ini menunjukkan konsonan rangkap ng. Dan yang terakhir adalah di dalam rangkap kedua terdapat baris ada rumah bertandan duduk. Di sini kita dapat lihat perkataan bertandan ini menunjukkan konsonan rangkap ng. Seterusnya, saya akan pergi kepada elemen seterusnya, iaitu vokal berganding. Vokal berganding ini terjadi apabila dua huruf vokal bersebelahan dalam satu perkataan tetapi disebut secara berasingan. Contohnya perkataan daun. Jadi di sini kita dapat lihat ada dua perkataan yang saya dapat analisis daripada Seloka Pak Kadut. Iaitu yang pertama, kita dapat lihat daripada rangkap ketiga, iaitu kematian. Perkataan kematian ini mempunyai vokal bergandingan iaitu IA. Dan yang seterusnya iaitu yang terakhir, terdapat perkataan sauh di dalam rangkap ketiga. Vokal berganding yang terdapat di dalam perkataan sauh ini adalah AU. Elemen seterusnya yang akan saya terangkan iaitu elemen terakhir ialah kata pinjaman. Saya telah analisis dua kata pinjaman di dalam Seloka Pak Kadut ini, iaitu bahasa Sanskrit dan bahasa Arab. Jadi, dalam rangkap ketiga iaitu ungkapan bayu, ia merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Seterusnya daripada rangkap kedua iaitu isteri, ia juga daripada kata pinjaman bahasa Sanskrit. Selain itu, di dalam rangkap kedua terdapat perkataan masa iaitu kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Dan yang terakhir yang terdapat di dalam rangkap kedua iaitu mati, ia merupakan satu-satunya kata pinjaman di dalam bahasa Arab yang terdapat di dalam Seloka Pak Kadut ini. Seterusnya adalah pengajaran yang dapat kita ambil daripada Seloka Pak Kadut. Pengajaran ringkas daripada Seloka Pak Kadut ialah pentingnya kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Pak Kadut yang bertindak tanpa berfikir panjang akhirnya kehilangan segala-galanya walaupun pada mulanya berpeluang untuk menang. Selain itu, Seloka ini juga mengajar kita supaya tidak tamak, berhati-hati dalam menerima nasihat orang lain dan berfikir sebelum bertindak agar tidak menyesal kemudian hari. Selain itu, ia juga mengingatkan kita bahawa keputusan yang kita buat secara terburu-buru boleh membawa akibat yang buruk. Jadi, kesimpulannya, Seloka Pak Kadut ini memberi pengajaran bahawa jika kita ingin melakukan sesuatu perkara, kita haruslah berfikir dahulu sebelum bak kata pepatah, nasi menjadi bubur. Pohon pinang di tepi perigi, batang kelapa dibuat titi, ibu ditaati, bapa dipatuhi, hati mereka jangan disakiti. Jasa ibu membawa ke syurga, jasa bapa sepanjang masa. Jangan sekali kita melupa jasa mereka tiada terhingga. Kalau tuan ke Bukit Sentosa, belikan saya pari nyonya. Jangan kita berbuat dosa, kelak akan dapat balasannya. Hari Raya makan laksa yang enak dari Mak Siti. Mari kita hormat ibu bapa, kasih ibu bapa di bawah mati. Baiklah, beralih pula kita kepada analisis pantun. Baiklah, untuk rangkaian pertama terdapat 3 kategori yang telah dianalisis, iaitu diftong, konsonan rangkap dan vokal berganding. Untuk diftong, kita mendapati iaitu perkataan kalau, iaitu gabungan huruf A dan U. Seterusnya, konsonan rangkap, perkataan nyonya dan balasannya, iaitu gabungan huruf NY. Dan yang terakhir, vokal berganding, iaitu berbuat, iaitu gabungan daripada huruf U dan A. Untuk rangkap kedua pula, saya mendapati terdapat 3 juga kategori yang telah dianalisis, iaitu kata pinjaman daripada bahasa Arab, vokal berganding dan konsonan rangkap. Untuk kata pinjaman Arab, saya mendapati terdapat 5 perkataan iaitu kurma, solat, tarawih, akhirat dan juga syurga. Untuk vokal berganding pula, terdapat mentaati iaitu
berganding huruf vokal A dan A. Dan untuk konsonan rangkap iaitu perkataan tempatnya, iaitu gabungan huruf N dan Y. Seterusnya untuk rangkap keempat terdapat dua kategori, iaitu konsonan rangkap dan vokal berganding. Untuk konsonan rangkap terdapat tiga perkataan, iaitu pinang, batang dan jangan. Iaitu ketiga-tiga perkataan ini telah terdapat gabungan konsonan rangkap iaitu huruf N dan G. Manakala untuk vokal berganding pula terdapat dibuat dan ditaati, iaitu dibuat U dan A, ditaati A dan A. Sekian analisis pantun dari saya. Baiklah, mari kita lihat kepada rumusan pantun. Pantun di atas mengandungi nilai nasihat dan pengajaran tentang ketaatan kepada ibu bapa dan amalan hidup yang berlandaskan agama. Rangkap pertama pula telah menekankan akan kepentingan mencari maksiat, kerana setiap perbuatan yang baik akan mendapat pahala dan setiap perbuatan yang buruk akan mendapat dosa. Manakala pada rangkap kedua pula telah mengingatkan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah seperti berbuka puasa dan solat tarawih serta berbakti kepada ibu bapa agar kasih mereka sampai ke syurga dunia dan akhirat. Rangkap ketiga pula menekankan kepentingan menghormati ibu bapa kerana kasih sayang mereka tidak ternilai dan akan berkekalan sehingga mati. Akhir kata, rangkap keempat berpesan agar kita sentiasa menjaga hati ibu bapa, mentaatinya dan tidak menyakiti hati mereka. Secara keseluruhan, pantun ini menyeru kepada kebaikan, ketaatan dan rasa hormat kepada ibu bapa dan mengingatkan kita untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Ketaatan ini bukan sahaja penting di dunia, ia sebenarnya membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Balkis binti Suko. Nama saya Muhammad Adam Saiful bin Mazlan. Hari ini kami akan mendeklamasikan syair yang bertajuk Syair Burung Nuri. Nama Siti Zawiya. Bermula warkah surat rencana, ikatan fakir yang sangat hina, sajak dan nazam banyak tak kena, dan pada pendapat kurang sempurna. Gerangan sungguh amat leta, perinya akan gelap derita. Hemat rendah dahi berserta, tambahan badan miskin dan nista. Beribu ampun kiranya Tuhan, atasnya huruf fakir nistawan, daripada masyhur gundah merawan, terpilihlah mada patik nintuan. Dituliskan sahifah supaya nyata barang yang kaya di dalam cinta. Fikir-fikir bukan menderita, dakwah dan kertas tempat berkata. Sudahlah nasib untung yang malang, menambah lautan berulang-ulang. Daratnya bukan lagi kepalang, sentiasa di dalam nasib dan walang. Hanyutlah badan kesana kemari, segenap pesisir desa negeri. Tambahlah pula sopan dan negeri, santap dan tidak minum pun kari. Sekian, terima kasih. Analisis yang saya dapat dari syair Burung Nuri, saya dapat kata pinjaman iaitu warkah, fakir, sajak dan nazam. Kebanyakannya perkataan ini berasal daripada bahasa Arab. Yang seterusnya adalah konsonan rangkap. Dalam baris pertama ini terdapat 4 konsonan rangkap iaitu sangat, banyak, kurang dan yang.
sangat ini konsonan rangkapnya NG, banyak pula adalah NY, kurang dan yang NG. Okey, pada dalam baris kedua pula terdapat kategori diftong iaitu daif, iaitu AI, dan yang seterusnya adalah kata pinjaman. Terdapat 3 kata pinjaman iaitu akal, daif dan miskin. Seterusnya adalah konsonan rangkap gerangan, sungguh dan perinya. Dalam baris 3 pula terdapat voka berganding, kata pinjaman dan konsonan rangkap. Voka berganding yang terdapat dalam baris ini adalah tuan. Di sini berada dengan huruf UA. Situ adalah voka berganding. Dan seterusnya kata pinjaman fakir dan masyghul. Konsonan rangkap pula kiranya, atasnya. Dan dalam baris keempat pula terdapat 3 jenis iaitu diftong, kata pinjaman dan konsonan rangkap. Diftong yang terdapat dalam baris 4 ini adalah perkataan gairah, peluncuran daripada huruf AI, gairah. Dan kata pinjaman pula adalah gairah dan sahifah yang berasal daripada bahasa Arab. Dan konsonan rangkap pula adalah nyata dan barang serta yang. Dalam baris kelima terdapat diftong, voka berganding dan kata pinjaman. Diftong yang ada dalam baris ini adalah lautan. Voka berganding yang ada dalam baris ini adalah sentiasa. Dan manakala kata pinjaman pula terdapat 2 iaitu nasib dan mudarat yang berasal daripada bahasa Arab. Dan konsonan rangkap pula terdapat untung, yang, malang, mengambah, berulang-ulang dan kepalang. Kesemuanya konsonan rangkapnya adalah NG. Pada dalam baris ke-6 pula terdapat kata pinjaman iaitu kari. Perkataan kari ini berasal daripada Hindu. Dan seterusnya adalah konsonan rangkap. Keadaannya adalah hanyutlah. Konsonan rangkap yang dapat dalam keadaan ini adalah NY. Baiklah, seterusnya rumusan syair Burung Nuri. Syair ini mengajarkan tentang kerendahan hati di mana penulis menyedari kelemahan dan keterbatasannya dalam ilmu serta kehidupan. Perkara ini juga menggambarkan keberanian dalam meluahkan perasaan meskipun dalam keadaan hina dan derita. Selain itu, syair ini menekankan penerimaan terhadap takdir dan nasib yang malang dengan sabar. Syair ini juga menekankan cinta dan kasih sayang sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi cabaran hidup. Secara keseluruhannya, syair ini mengajak untuk tabah, menerima ujian hidup dan menghargai cinta sebagai dorongan dalam menghadapi kesusahan.